Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Baiklah, hari ini saya akan membuat satu pembentangan untuk tugasan 2 tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Seterusnya, ini ialah biodata saya. Nama yang diberikan kepada saya Muhammad Haikal bin Zaizi. Saya adalah daripada kumpulan C6 PPISMP. Saya mempunyai angka giliran 20231923101138. Saya membuat tugasan ini adalah untuk subjek penghantar pengajian pendidikan dengan kod khusus GPP 1092 dan nama pensyarah saya ialah Sir Santaran Anak Lelaki Armuga. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang latar belakang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM. PPPM ini diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pelan ini dilancarkan pada 6 September tahun 2013 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Pelan ini juga mengandungi 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam masa 13 tahun. Pelan ini bermula pada tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2025. Pelan ini juga melibatkan semua murid dari prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi. Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan yang diperkenalkan di dalam Pelan Pembangunan Negara ataupun PPPM ini. Sumber ini saya dapatkan daripada Institut Aminuddin Baki tahun 2012. Pelan Pembangunan Pendidikan Negara Malaysia ini mempunyai transformasi 3 gelombang. Transformasi itu adalah melibatkan gelombang 1 di mana tahun 2013 hingga tahun 2015, gelombang 2 daripada tahun 2016 hingga tahun 2020 dan gelombang yang ketiga daripada tahun 2021 hingga tahun 2025. Baiklah, dalam gelombang 1 iaitu daripada tahun 2013 hingga tahun 2015. Dalam gelombang ini, penekanan terhadap penambahbaikan sistem pendidikan difokuskan. Tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti dalam pengajaran. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi. Pada tahap akhir gelombang ini, Kementerian Pendidikan ataupun KPM akan memastikan semua guru, pengetua, guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Seterusnya, gelombang 2 yang berlaku daripada tahun 2016 hingga tahun 2020. Dalam gelombang ini, terdapat perubahan struktur pendidikan negara telah dilaksanakan oleh kementerian bagi mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1. Dalam gelombang ini juga berlakunya pergerakan kesemua 410,000 pelajar, kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua serta guru besar kepada pakej kerjaya baru. Pakej kerjaya baru ialah pakej yang telah menyediakan pelaksanaan laluan kerjaya yang dimantapkan dengan pelbagai tawaran perkhususan bergantung kepada minat guru. Kemajuan yang lebih pantas akan diberikan kepada guru yang berprestasi tinggi dan guru yang konsisten dengan prestasi rendah akan diberikan pilihan bagi penempatan semula. Bukan itu sahaja, dalam gelombang ini juga penyemakan kurikulum standard sekolah rendah dan sekolah menengah diperkenal. Perkara ini bertujuan bagi menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkenaan dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. Akhir sekali, gelombang ketiga iaitu daripada tahun 2021 hingga tahun 2025. Dalam gelombang ini, anjakan ke arah kecemerlangan difokuskan. Semua sekolah, guru, pengetua dan guru besar perlu menunjukkan prestasi yang melebihi standard minimum. Kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan yang berasaskan sekolah.
Kementerian juga akan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Perkara ini dipercayai dapat meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi dalam kalangan pelajar. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. 5 perkara aspirasi sistem pendidikan Malaysia tersebut adalah akses, perpaduan, equity, kualiti dan kecekapan. Baiklah, aspirasi sistem pendidikan Malaysia yang pertama ialah akses. Dalam perkara ini, 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Kementerian juga berhasrat untuk menyediakan kemudahan yang sama rata kepada semua sekolah untuk membolehkan murid mencapai potensi masing-masing. Sebagai contoh, kemudahan dalam menggunakan peralatan teknologi seperti komputer dan Wi-Fi akan disediakan di semua sekolah bagi membolehkan semua murid mengakses maklumat yang sedia ada. Aspirasi sistem pendidikan Malaysia yang kedua pula ialah kualiti. Semua orang akan berpeluang untuk mendapatkan pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia serta setanding dengan pendidikan antarabangsa. Dalam perkara ini, kementerian telah menyasarkan negara berada di dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam masa tempoh 15 tahun. Untuk pengetahuan semua, TIMSS dan PISA merupakan pentaksiran yang menguji bacaan, kemahiran matematik dan kemahiran sains sahaja. Seterusnya, kita akan berganjak kepada aspirasi sistem pendidikan Malaysia yang ketiga iaitu equity. Dalam perkara ini, sistem pendidikan berprestasi tinggi perlu disediakan untuk setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, jantina atau latar belakang seorang murid. Dalam perkara ini juga kementerian berhasrat untuk mengurangkan sebanyak 50% jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar, tahap sosioekonomi dan jantina menjelang tahun 2020. Hal ini bagi membuka peluang masa depan yang cerah kepada setiap murid tanpa mengira tempat belajar mereka atau siapa ibu bapa mereka. Seterusnya kita akan beralih kepada aspirasi sistem pendidikan Malaysia yang seterusnya iaitu kecekapan. Dalam perkara ini, kementerian akan menghasilkan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Hal ini kerana walaupun sistem pendidikan di Malaysia menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang diperuntukkan ataupun sumber yang disalurkan. Oleh itu, kementerian berhasrat untuk memaksimumkan tahap keberhasilan murid mengikut peruntukan semasa ini agar peruntukan yang disalurkan itu membawa manfaat ataupun hasil kepada sistem pendidikan negara kita di Malaysia ini. Baiklah, aspirasi sistem pendidikan Malaysia yang terakhir iaitu perpaduan. Dalam perkara ini, sistem pendidikan telah menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dalam perkara ini juga, murid yang masih bersekolah akan menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Oleh itu, akan berlaku interaksi mereka di sekolah dengan murid lain yang membolehkan mereka memahami, menerima serta menghayati perbezaan antara mereka. Contoh perbezaan antara mereka ialah seperti kedudukan taraf sosioekonomi mereka, bangsa mereka ataupun agama mereka. Telah habis saya bincangkan tentang aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Seterusnya saya akan berganjak kepada 6 aspirasi untuk murid. Baiklah, yang pertama, kemahiran memimpin. Seterusnya yang kedua pula ialah kemahiran dui bahasa. Selain itu juga kita mempunyai aspirasi untuk murid untuk kemahiran berfikir. Seterusnya untuk pengetahuan, aspirasi untuk murid yang kelima ialah etika dan kerohanian dan akhir sekali ialah identiti nasional. Baiklah, bagi aspirasi untuk murid yang pertama iaitu kemahiran memimpin.
Dalam perkara ini, kemampuan bekerja dengan berkesan dan memimpin orang lain adalah penting, terutamanya dalam dunia yang semakin saling bergantung. Dalam dialog nasional, kepentingan memupuk kepimpinan dan keupayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi setiap murid sering dibangkitkan. Sistem pendidikan berusaha membantu setiap murid mencapai potensi penuh mereka melalui penglibatan mereka sebagai pemimpin serta bekerja dalam kumpulan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan mempunyai 4 unsur. Yang pertama ialah keusahawanan. Dalam keusahawanan ini, mereka mengambil inisiatif untuk mewujudkan dan membangunkan penyelesaian sendiri dan bagi tujuan itu sanggup membuat pelaburan daripada sumber sendiri serta terdorong untuk memastikan penyelesaian itu dizahirkan. Berikutnya ialah berdaya tahan. Berdaya tahan ini ialah dia boleh membangunkan cara berfikir yang konstruktif serta mampu menghadapi segala rintangan yang akan mereka hadapi setelah habis zaman persekolahan. Seterusnya ialah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini berupaya untuk memahami dan bekerja secara berkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka secara positif. Baiklah, yang terakhir sekali ialah keterampilan komunikasi. Perkara ini berupaya untuk memberikan pendapat dan hasrat secara lisan dan tertulis dengan jelas. Baiklah, seterusnya ialah kemahiran dua bahasa. Menurut Muhammad Amirul et al. Tahun 2018, setiap kanak-kanak perlulah menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Setiap kanak-kanak juga berpeluang mempelajari bahasa tempatan, kepelbagaian Malaysia yang unik dan warisan yang berbilang budaya memberikan kelebihan daya saing kepada semua murid. Oleh itu, dalam jangka masa tertentu, semua murid dari semua kumpulan etnik dan komuniti digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa, iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil ataupun bahasa Arab serta bahasa imuda lain seperti bahasa Iban ataupun bahasa Karazan Dusun. Perkara ini bagi membolehkan mereka bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga negara jiran dalam dunia global masa kini. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kemahiran berfikir. Dalam kemahiran berfikir ini, setiap murid perlu mempunyai semangat ingin tahu dan belajar cara untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat. Juga mampu menghubung kait pelbagai pengetahuan dan yang paling penting dalam ekonomi berasaskan pengetahuan ialah mewujudkan pengetahuan baru. Setiap murid perlu menguasai kemahiran kognitif yang penting. Yang pertama, kemahiran kreatif dan inovatif. Kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baru. Seterusnya ialah penyelesaian masalah dan penaklukan. Dalam perkara ini membawa maksud keupayaan meramal masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif dan didaktif bagi mencari penyelesaian dan akhirnya membuat keputusan. Baiklah, yang terakhir ialah keupayaan belajar. Keupayaan belajar ini membawa maksud keupayaan untuk memacu pembelajaran sendiri dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat. Sejarah telah membuktikan bahawa sistem pendidikan memerlukan penambahbaikan bagi membolehkan murid yang kurang mampu mengaplikasi pengetahuan serta berfikir secara kritis di luar konteks akademik biasa. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan menjadi lebih penting bagi membantu setiap murid untuk memperoleh kemahiran berfikir. Seterusnya kita beralih kepada aspirasi untuk murid. Yang seterusnya itu berpengetahuan. Dalam perkara ini, pada peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Aspek ini melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas
serta berfungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Di samping itu, aspek ini juga penting bagi murid untuk menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Sebagai murid yang serba boleh, mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Selain pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai kemahiran mengaplikasi pengetahuan ini dalam situasi harian. Saya mendapatkan perkara ini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2015. Baiklah, seterusnya, etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa hadapan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa sahaja yang betul. Pendekatan diberikan kepada setiap murid dengan mewujudkan satu set prinsip termasuk nilai bersama yang kukuh yang didukung oleh semua rakyat Malaysia. Antara prinsip tersebut ialah kerohanian, mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Seterusnya, integriti. Integriti ini membawa maksud mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Seterusnya ialah tanggungjawab. Tanggungjawab sivik. Tanggungjawab sivik ialah bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar serta memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Baiklah, untuk aspirasi untuk murid yang terakhir ataupun yang keenam ialah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan yang tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat perlulah berbangga menjadi rakyat Malaysia. Pencapaian matlamat patriotisme ini memerlukan semangat keterangkuman yang diperoleh dengan belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain serta hidup bersama dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia. Identiti nasional juga memerlukan setiap murid untuk memahami sejarah Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah serta berkongsi aspirasi untuk masa depan negara. Baiklah, seterusnya kita berganjak pula kepada 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia. Yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan kualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua pula ialah memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga pula ialah melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Seterusnya, untuk melahirkan murid, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan yang kelima pula ialah memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan yang keenam pula ialah mengupaya JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh pula ialah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8 pula ialah transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. Seterusnya, anjakan yang ke-9 pula ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10 pula ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap nilai ringgit. Anjakan yang terakhir pula ialah meningkatkan keterusan accountability awam. Itu. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan pula tentang implikasi aspirasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama sekali ialah implikasi terhadap guru. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut
cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Negara Malaysia ataupun PPPM tahun 2013 hingga tahun 2025. Menurut Faizah tahun 2016, transformasi pendidikan negara memerlukan guru yang berperanan bagi memastikan generasi muda diberikan pendidikan berkualiti seiring pendidikan peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal abad yang ke-21 sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan akan dapat dilahirkan di negara kita ini. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini telah memberikan beberapa implikasi kepada guru. Antaranya adalah daripada sudut pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Dalam perkara ini, guru perlu merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP serta memastikan objektif pelaksanaan dan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai. Selain itu, guru juga perlu memiliki kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan penilaian bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan PDP. Selain itu juga, guru mestilah bersungguh-sungguh dalam mengembangkan potensi murid-murid dan mencapai murid serta cara berfikir yang kreatif, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berterusan. Implikasinya seterusnya ialah pembangunan profesionalisme. Dalam perkara ini, guru harus menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu juga, guru juga harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik yang berkesan dalam PDP bagi pengajaran yang berkesan. Selain itu juga, guru juga perlu saling bekerjasama dalam menangani isu dan berkongsi amalan baik serta bersikap terbuka dalam pembelajaran dan cara baharu. Yang akhir sekali, guru hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah dalam usaha memastikan setiap murid sesuai belajar dengan kemahiran abad yang ke-21. Seterusnya ialah daripada segi kemahiran teknologi. Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan ataupun NETS memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Guru juga harus menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Selain itu juga, guru juga perlu mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentaksiran yang autentik. Akhir sekali, guru harus mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seseorang profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi murid. Selain itu juga, seorang guru juga perlulah mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, pemikiran asas tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan murid dan kemenjadian murid. Selain itu juga, guru juga harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan murid mampu bersaing pada peringkat antarabangsa ataupun global. Seterusnya, guru juga perlulah menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti yang terkandung di dalam hasrat PPPM ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Selain itu, generasi kini yang bakal mewarisi dunia yang penuh cabaran dari segi kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi dan
konflik pembangunan. Guru juga perlu menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran aktiviti kokurikulum dan sasiah murid. Baiklah, selesai sudah saya menerangkan tentang implikasi aspirasi terhadap guru yang berjiwa pendidik. Sebagai kesimpulan yang saya boleh simpulkan pada hari ini, selaras dengan standard kualiti pendidikan Malaysia dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM yang telah digubal, sistem pendidikan Malaysia mengalami beberapa perubahan bagi merealisasikan kemenjadian murid serta aspirasi yang ingin dicapai dalam standard dan pelan tersebut. Baiklah, ini ialah rujukan yang saya gunakan untuk menghasilkan hasil kerja saya serta pembentangan saya pada hari ini. Bagi mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun. Air sirap, air selasih. Sekian, terima kasih.